adik abang aku tambak tanah. Macam mana hubungan aku dengan suami aku, dengan isteri aku? Pasal apa aku suka bercakap kasar dengan isteri? Pasal apa saya bercakap tak manis dengan suami? Cuba tanya diri. Orang yang cerdik, orang yang akalnya selamat dan waras akan menggunakan sebahagian daripada masanya untuk muhasabah dirinya sendiri. Baru kita boleh basuh diri kita, tuan-tuan. Kita tak boleh basuh. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak abang kat tuan-tuan dan perempuan lah, perempuan terutamanya, pakai tudung elok-elok memenuhi tuntutan syarak. Tapi kalau kita pakai tudung, yang lain kita tak tudung, sayang. Kita pakai tudung, mulut tak tudung. Kita pakai tudung, bak dosa kita buka. Kita duduk bersembang pasal orang. Kita pakai tudung, bak rumah tangga tak selesai. Kalau kita pakai tudung, maka tudung itu melambangkan apa pun yang sayang kita tudung. Sampai belacan atas para pun kita tudung. Betul tak? Tumbuk-tumbuk sampai belacan, buh atas meja, tudung tak? Tudung. Bancuh kopi pagi, tudung tak? Tudung. Tak mau bagi benda buruk masuk. Kita pakai tudung, katanya kita nak tudung semua, terutama tudung jiwa. Tapi kalau kita tak nak tudung jiwa, macam mana? Ubat dia ialah orang yang cerdik lagi berakal akan menggunakan sebahagian masanya untuk muhasabah diri sendiri, untuk periksa diri sendiri. Tak kena tamana aku, tak kurang tamana aku, pasal apa aku buat lagu tu, pasal aku tendang kucing 6 hari, kucing tu sakit kepala. Pasal apa? Pasal apa aku perongoh tak apa? Perongoh tak pasal-pasal. Ya, pasal apa aku segan pergi masjid? Pasal apa aku malas baca Quran? Tanya. Itu kita proses membaiki diri. Orang yang cerdik, akal fikirannya akan menggunakan masanya untuk 4 perkara. 1, menggunakan masanya untuk bermunajat dengan Allah. 2, menggunakan masanya untuk muhasabah diri sendiri. Yang ketiga, buat marah apa pula ada gelas ni? Dia suruh minum, lupa teman-teman, insya-Allah. Dia suruh minum sampai jatuh sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan lah lihat, minumlah, tak apalah. Baca bismillah, jadi ubat semua dalam tu. Bismillah. Yang ketiga, adapun orang yang cerdik lagi waras akal fikirannya akan membahagikan sebahagian daripadanya, yatafakkaru fi khalqillah aw ya'ti biha ahlal ilmi alladhi yubassirunahu bi amri dinihi wa dunyahu wa yansahuna. Orang yang cerdik lagi sihat akalnya akan membahagikan masanya untuk memikirkan tentang kejadian-kejadian yang dicipta oleh Allah. Pokok ni tumbuh elok, masya-Allah. Fikir, hutan ni punya luas tu hijaunya. Siapa pergi buh baja kat dia? Siapa buh baja kat hutan ni? Hijau pokok. Tuan-tuan naik kereta, naik bas tu, nak pergi Kota Baru kan, nak pergi Kuala Terengganu kan, naik bas, tengok kiri kanan hutan hijau, pokok buluh melambai macam ni. Siapa pergi buh baja? Yang kita tanam getah 3 ekar pun kena buh baja 4 kali 2 tahun. 4 kali 2 tahun tu pun mampu tengok. Ni yang hutan ni hijau tu tengok pokok kapal terbang naik penuh kot pagar. Yang kita tak tanam tu dia tumbuh. Baja apa? Siapa pergi buh baja naik kot ni? Kita fikir, orang hak cerdik itu orang yang sentiasa memberi masa memikir sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amboi cantiknya pokok ni, masya-Allah. Hak ni warna ni, hak tu warna tu, yang ni warna ni lagi pula, hak nu warna lain pula, yang tu warna pink. Subhanallah, subhanallah.
Kalau suruh aku buat sampai kemampuan aku tak boleh buat. Suara itik lain, suara ayam lain, suara kambing lain, suara cicak lain. La ilaha illallah, subhanallah. Kalau kita duk fikir lagu tu tuan-tuan, fikiran macam tu dia membuka kita dapat iman. Dapat iman. Iman kita makin subhanallah. Tengok anak-anak kecil-kecil sambut cucu baru. Saya pun baru ni sambut cucu baru juga. Cucu baru 4, menantu baru 4. Cuma saya tak ambil 4. Saya tak ambil 4. Sungai perempuan saya satu je. Rumah je 2, tapi sangkak je 2 burung sekong. Dapat cucu, duk tengok cucu. Daripada teriak mula beranak, cucu ni tak boleh nerak lagi, cucu tu tak tih rebah, cucu ni berlari, cucu ni pandai bercakap. Subhanallah. Aku kecil dulu macam tu. Aku kecil dulu macam tu. Melihat anak-anak kecil, itu adalah video kita kecil dulu. Tengok, subhanallah. Sekarang aku, orang hak cerdik, kata Rasulullah, orang yang melihat, merenung segala kejadian yang Allah jadikan bahan untuk dapat iman. Tengok buah pelam rasa lain, tengok kuinin rasa lain, tengok macang rasa lain. Ada serupa tapi berbeza. Subhanallah. Pelam ada nama. Pelam siam. Pelam apa lagi tu? Harum manis. Macam-macam pelam. Keluarga sama tapi berbeza. Subhanallah. Mana hilangnya cahaya bila datang malam. Wadduha wal-laili idza saja. Subhanallah. Orang cerdik, kata Rasulullah, orang yang memberikan masa untuk merenung dan berfikir, mencari sesuatu alamat dan ilmu daripada apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulit telur nipis ya, tapi kuman tak boleh masuk. Kulit telur nipis ya, tapi kuman tak boleh masuk. Subhanallah. Tuan-tuan buka telur, ada hak kuning, ada hak jernih, masya-Allah. Tak ada keruh langsung, masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Kalau tak dapat iman lagi, memang hati dia buta. Buah rampara lain, buah mu'tal lain, rasa hampir sama. Pasal apa rampara kulit ni, apa bulu sekerat? Tahu tak rampara apa dia? Pulasan. Pulasan. Nama tempat kami Arampara. Pasal apa tak tahu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Orang cerdik akan merenung, akan mencari rahsia dan ilmu daripada setiap kejadian yang dicipta oleh Allah. Kata Rasulullah, ini alamat orang cerdik dan mulia. Dan yang keempat, ada satu ni, yang ketiga juga. Yang ketiga ni panjang sikit. Orang yang cerdik ini ialah orang yang sentiasa merenung, mencari ilmu, mencari rahsia kebesaran Allah pada tiap-tiap kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan. Atau ni tuan-tuan punya. Atau ni tuan-tuan punya dan perempuan punya. Syukur tuan-tuan kalau dapat yang ni, yang atau ni. Au ya'ti fiha ahlal ilm. Atau kalau dia tak menung kejadian Allah pun, dia mencari orang yang berilmu untuk mendapat sedikit ilmu. Alladzina yubassirunahum, kerana orang yang berilmu ini akan mencelikkan mata hatinya. Orang yang bila dia datang pada orang yang berilmu, orang yang cerdik adalah orang yang menggunakan masanya untuk datang mencari ilmu, mencari ahli ilmu, cari orang yang berilmu. Kerana orang yang berilmu ini akan mencelikkan mata hatinya dalam urusan dunia dan akhiratnya, au wayansahunahu, atau akan memberi berbagai nasihat kepada dia. Ini kita punya. Tuan-tuan perempuan memperuntukkan masa untuk datang mencari ahli ilmu. Allah Ta'ala bagi saya amanah duduk di sini.
Maka orang yang berilmu ini bila duduk dengan dia ni akan membuka mata hati kita untuk melihat urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Atau orang yang berilmu ini akan memberi nasihat demi nasihat demi nasihat untuk mencari kemuliaan. Orang yang cerdik lagi berakal akan menggunakan sebahagian daripada waktunya untuk melihat, untuk mengkaji, untuk mendalami rahsia setiap kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan. Atau datang ia kepada ahli ilmu, kerana ahli ilmu itu akan membuka pintu hatinya dan untuk melihat urusan dunia dan akhiratnya. Dan orang yang berilmu itu akan memberi berbagai nasihat berguna untuk panduan hidupnya. Masya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang cerdik adalah orang yang wasa'atun yukhalli baina nafsihi wa ladzatihi fima yahillu wa yajmal. Orang yang cerdik itu orang yang menggunakan sebahagian daripada masanya untuk menikmati kehidupan dia pada perkara yang mulia lagi baik. Orang yang cerdik itu orang yang akan menikmati kelazatan hidupnya, keseronokan hidupnya. Macam tadi juga ya? Orang yang cerdik itu orang yang akan menikmati atau membahagikan masanya untuk mencari keseronokan dan kelazatan hidup pada yang baik-baik lagi, yang mulia. Bawa anak pergi pantai bersih, makan tepi pantai sekali-sekala lah. Dua kali, banyak kali baru pening kepala. Sekali tak apa, sekali-sekala okey lah. 3 bulan sekali. Jom kita pergi makan di Sungai Petani. Makanlah duduk satu hidang, kira-kira RM130. Tak apalah, 4 bulan sekali. Sekali-sekala okey, 2 kali, 2 kala. 3 kali pening kepala. Jangan nak buat kerak-kerak betul lah. 3 tahun sekali bawa isteri pergi Langkawi, duduk hotel. Hotel apa? Haji Ismail Group tu. Pergi sekali-sekala, 3 tahun sekali. Tapi Pulau Pangkor, pergi di Lumut, segak cantik, Allah Ta'ala bagi pantai landai, Masya Allah. Bawa melihat alam sambil menikmati keseronokan hidup pada perkara yang mulia, bukan haram. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam suhuf Nabi Ibrahim, orang yang cerdik akan menggunakan masanya untuk 4 perkara. 1, bermunajat dengan Allah. 2, muhasabah diri sendiri. Yang ketiga, memikirkan sesuatu ciptaan Allah, atau datang kepada ahli ilmu yang mencelikkan dia urusan dunia atau akhiratnya, atau menasihatkan dia dengan berbagai nasihat yang membawa kehidupan yang mulia. Dan yang keempat, orang yang cerdik akan mengambil masanya mencari kelazatan dunia pada perkara-perkara yang mulia lagi baik. Orang yang cerdik lagi berakal. Jadi tuan-tuan, 3 campur 3 campur 4, jawab dia 10. Pagi ni tuan-tuan balik penuh lah beg tuan-tuan tu, 10 perkara. 10 perkara. Apa dia 10 perkara tu? Orang yang cerdik, orang yang cerdik, insya-Allah ya. 1, alamat orang cerdik, ulang balik ni, rewind balik ni. Pandai menjaga lidahnya. Orang yang cerdik sangat faham membaca zamannya. Orang yang cerdik tumpu kepada urusan hidupnya. Kemudian orang yang cerdik akan tekun membina hidupnya. Orang yang cerdik akan tekun mencari bekalan matinya. Orang yang cerdik akan hidup berseronok dan lazat pada perkara yang tidak haram. Ya? Orang yang cerdik itu akan memberikan masanya untuk mencari 4 perkara. 1, orang yang cerdik memberi masa untuk bermunajat dengan Allah. 2, orang yang cerdik akan memberikan masa untuk bermunajat dan untuk muhasabah diri sendiri. 3, orang yang cerdik akan berfikir tentang rahsia segala ciptaan Allah.
atau datang kepada ahli ilmu yang mencelikkan mata hatinya dalam urusan dunia atau akhirat, atau memberikan nasihat berguna untuk memandu kehidupan. Orang yang cerdik akan menggunakan masanya untuk mencari hal-hal dunia secara halal lagi baik. Orang yang cerdik, 10 perkara. Dah sampai 10 perkara tu sudahlah kot. Dr. Mazlan tak larat dah ni. Tak larat dah. Tuan-tuan tak apalah, perempuan tak apa, duduk saja. Saya duduk dengan bercakap letih lah. Jadi 10 perkara tu tuan-tuan, saya rasa saya puas hatilah untuk berjumpa tuan-tuan dan perempuan ini dalam suasana kita berada di Zulqa'dah, iaitu bulan kedua sebelum berakhirnya tahun ini, 1435. Jadi habis Zulqa'dah masuk Zulhijjah, lepas Zulhijjah masuk tahun baru. Jadi untuk yang berangkat ke tanah suci, kita doakan semoga langkah pertama hingga langkah terakhir dalam sihat, dalam selamat, dalam ikhlas, dalam sabar, hingga mereka pulang membawa gelaran hajjan mabrura. Bagi kita yang tak pergi, maka yang mampu dan bersedia, maka lakukanlah kurban, sembelihan kurban, demonstrasi keimanan. Kadang-kadang orang suka demonstrasi. Yang ni kita buat demonstrasi keimanan, menumpahkan darah binatang, menumpahkan darah binatang sebagai menzahirkan syukur apa yang Allah beri kepada kita, dan binatang pun redha dia mati untuk menggambarkan kesyukuran kita. Tempat ni buat korban tak Dr. Mazlan? Buat no? Di sini atas nama Darul Wahidah buat no? Hari kedua, hari pertama, hari kedua no? Saya harap dapat lidah jadi ya. Dapat lidah jadi ya. Saya ni anak dan saya peminat lidah. Peminat lidah. Kalau potong 5 lembu, saya minta 5 lidah. Hak lain tak lagi tak apa. Sedap lidah ni. Tuan-tuan tak tahu makan lidah guna. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita jumpa lagi ni dan sebelum raya ke? Dan sebelum raya tak apa, insya-Allah ada dalam jadual Dr. Mazlan. Sekali lagi kita raya haji mungkin hari Ahad kot, 5 hari bulan Oktober, 10 Zulhijjah, 5 bulan 10, 5 bulan 10 insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan ada rezeki, mana nak tahu anak-anak tuan-tuan bagi ke apakah ya. Lah ni purata pun korban 500 dah. Lembu duduk berjalan tepi jalan pun mula dengan 3,000 lah ni. Mula dengan 3,000 ya. Pasal apa? Daging sekilo pakai 30 dah. Jadi 500 dah 500. Tapi 500 bahagi dengan 360 hari, lebih kurang RM1 lebih kot sehari. RM1 lebih lah sehari ya. Jadi yang ada insya-Allah, kalau nak pergi puas langsung, dia beli kambing sekok. Bak sekok ni sempurna. Bagi share 7 ni lepas hukum. Tapi bila dia main lembu kurus, kita letih. Nak bagi 7 lagu mana ni pasal hak jual tu pun melelong tak? Hak jual tu pun melelong tak? Atas nama untung. Atas nama untung ya. Jadi tuan-tuan bersedia untuk berkorban. Rasulullah kata, man kana lahu sa'atan falam yudah fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang Allah Ta'ala bagi kesenangan hidup, kemauan hidup, tapi dia tak mau melakukan korban, maka tak perlulah dia bersusah payah untuk mai ke masjid kami. Allah Ta'ala benci kata dia ya? Jadi buat korban, buat korban 3-4 tahun sekali korban satu bahagian, 3-4 tahun sekali sekok kambing. Pasal apa? Pasal di dunia ni kita nak kereta supaya kita mudah bergerak. Kereta pula lagi baik, lagi bagus, lagi baik, lagi bagus. Kereta saya nak banding dengan Dr. Mazlan punya, kereta saya ni kelas 10 lah daripada kelas 1 ya. Lagi kereta bagus, lagi sedap naik. Esok di akhirat kenderaan kita adalah
binatang korban kita. Binatang korban kita. Jadi himpun duit sikit-sikit. Allah tahun ni tak ada lah Ustaz, tak apa, berazam niat untuk buat tahun depan. Tapi apa yang ada tahun ni, buat tahun ni insya-Allah. Dr. Mazlan buka lagi kot. Buka lagi tak? Korban tutup dah. Tutup dah. Penuh dah. Pujuk-pujuk lah kot dia buka lagi ke apa. Lah dia dapat ekor lah 3. 2. Boleh jadi 5 tu insya-Allah. Boleh jadi 5 tu insya-Allah. Insya-Allah. Tapi lidah tahu kat saya. Jadi sampai saat ini dulu saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari yang penuh dengan barakah ini. Syukur alhamdulillah, telinga kita daripada awal, hati kita daripada awal, mata kita daripada awal, akal kita daripada awal, tubuh badan kita daripada awal mendapat ilmu pada hari ini yang penuh dengan barakah. Barang kekurangan saya mohon maaf setulusnya dan saya ikhlasnya. Semoga ada ruang, ada hari, ada masa yang Allah pertemukan kita semula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan dhakirin, hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima. Allahumma inna nas'aluka dinan qayyima. Allahumma inna nas'aluka amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika amman siwak. وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.